Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan membincangkan soalan peperiksaan SPM sebenar bagi set 1. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan bernombor 11. Rajah 5 di ruang jawapan menunjukkan beberapa poligon yang dilukis pada satu satah kartes. Soalan A, senaraikan dua pasang poligon yang kongruen. Kata kunci di sini adalah kongruen. Kita lihat pada bahagian jawapan untuk bahagian B ini, kita ada beberapa poligon. Jadi kita kena kenal dulu apakah poligon-poligon itu. Kalau kita lihat di sini, kita ada poligon berbentuk segitiga iaitu A, B, D di sini. Kemudian kita ada juga segitiga DCB di sini. Kemudian kita juga boleh nampak kita ada segitiga FED. Kemudian FGD di sini. Selain daripada itu, kita juga ada trapezium. Di manakah trapeziumnya? Itu berada di sini, iaitu B, F, E dan A di sini. Ini adalah trapezium. Kemudian kita ada juga trapezium yang lain, iaitu B, F, G, C di sini. Jadi kata kunci di sini adalah kongruen. Kongruen itu bermaksud mempunyai bentuk yang sama dan juga saiz yang sama. Jadi di sini kita boleh tulis dalam banyak jawapan. Jadi di sini cikgu kena ambil jawapan yang paling jelas yang kita akan nampak di sini adalah segitiga, iaitu segitiga A, B, J kat sini. Dan segitiga ini dia kongruen dengan segitiga BCJ di sini. Jadi dia sebelah menyebelah. Jadi dalam pilihan jawapan kita, pada ruang jawapan kita boleh tulis dua poligon yang kongruen adalah ABJ, di mana dia kongruen dengan segitiga BJC. BJC. Jadi di sini kita boleh tulis pelbagai jawapan. Kita boleh pilih saja dua poligon yang saling kongruen. Baiklah, seterusnya terlihat soalan 11B. Pada ruang jawapan, lukis imej bagi segitiga CDG di bawah putaran 90 darjah arah jam pada pusat D. Baiklah, kita kena pasti dulu di manakah segitiga CDG pada rajah. Kita lihat di sini, pada rajah segitiga CDG ini berada di sini. Ini adalah segitiga kita. Kemudian kita akan buat putaran dan pusat putaran berada pada titik D. Itu berada di sini, pusat putaran. Putarannya adalah 90 darjah ikut jam. Jadi, kalau ikut jam, dia akan pusing ke sini. Jadi kita akan lukis imejnya. Bagaimanakah kita nak putarkan 90 darjah ikut arah jam? Pertama sekali, kita lihat pada pusat putaran iaitu D. Kita pilih satu titik pada segitiga ini. Contohnya kita ambil titik G di sini. Kita ambil titik G kat sini. Kita letakkan color orange sini. Jadi kita akan buat seperti ini. Sini. Seperti huruf L di sini. Daripada pusat untuk membentuk huruf L tu adalah 2 kat sini. Jadi semuanya ada 2 di sini. Kita buat seperti itu. Ini adalah putaran. Kalau 90 darjah kita ambil pada sukuan pertama iaitu berada di sini. Kalau 180 darjah di sini, berarti 270 darjah di sini. Kemudian kita patah balik keempat ni jadi tempat asal. Jadi 180 darjah kita akan ke sini. Sini 2, kemudian cabang ni jadi 3. Kita buat 3 di sini. Jadi di sini adalah titik kedudukan G kita. Kita letakkan sebagai G tanda ataupun G prime. Kemudian untuk titik C, kat sini 3, tambah lagi 3 jadi 6. Jadi tambah lagi 6 kat sini, jadi kat sini. Ini adalah C. Jadi kita boleh lukis imej kita tersambung G ke C sini. Kemudian titik D dia akan kekal sebab D itu juga merupakan pusat. Jadi dia akan berada di tempat yang sama. Jadi kita sambung macam ni. Jadi kita kena guna pembaris.
Jadi ini adalah jawapan kita untuk soalan B, iaitu imej bagi segitiga CDG. Kita lihat soalan yang seterusnya C. Segitiga BCJ ialah imej bagi segitiga EFJ di bawah gabungan transformasi PQ. Uraikan selengkapnya transformasi Q dan juga transformasi P. Pada di sini, kita akan lihat segitiga BCJ, iaitu segitiga ini. BCJ, segitiga yang besar ini. Imej bagi segitiga EFJ. EFJ adalah di sini. Jadi kat sini kita katakan ini adalah objeknya dan yang besar ni adalah imej. Jadi bagaimanakah objek ini boleh menghasilkan imej ini? Jadi kita lihat di sini daripada objek kecil ke objek besar, dia adalah pembesaran. Jadi sebelum dia membesar, kita lihat dia melakukan pantulan. Kita lihat objek ini berada di sebelah kiri, muncungnya, kemudian imejnya berada di sebelah kanan. Transformasi yang pertama iaitu transformasi Q, kita boleh katakan ia adalah sebagai pantulan. Pantulan mesti ada satu garis lurus, iaitu di sini terlihat garis lurusnya adalah pada garis FJ. Ataupun kita boleh katakan sebagai garis BFJ. Jadi di sini cikgu tulis pada garis FJ. Seterusnya, selepas dia melakukan pantulan, dia akan melakukan pembesaran. Jadi untuk P adalah pembesaran. Kemudian pembesaran kena ada faktor skala, iaitu berapa kali dia membesar. Jadi untuk menentukan berapa kali dia membesar, kita akan mengira bilangan sisi. Ini kita lihat di sini. Kita akan kira sisi JG ini. Dia ada 3. Kemudian JG adalah setara dengan JGC. JGC ada 6. Jadi K sama dengan imej per objek. Jadi 6/3. Jadi kita akan dapat 2. Jadi faktor skala 2. Jadi kita boleh tulis K sama dengan 2. K itu bermaksud faktor skala. Kemudian mesti ada pusat. Pusat pembesaran di sini kita lihat adalah pada J. Pusatnya adalah J. Ataupun dalam bentuk koordinat 3, 0. Kalau seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan 11A, kita menyatakan dua poligon yang kongruent, kita akan dapat 2 markah di sini. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis imej bagi segitiga CGD. Sini kita akan dapat 2 markah. Kemudian seterusnya terlihat untuk soalan C pula, untuk satu Roman, kita menyatakan Q adalah pantulan, 1 markah. Kemudian kita nyatakan pantulan itu pada garis lurus FJ, 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C2 Roman, kita nyatakan P adalah sebagai pembesaran, 1 markah. Kemudian kita nyatakan K ataupun faktor skalanya 1 markah. Dan kita nyatakan pusatnya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang kedua, itu soalan bernombor 12. Raja 6 menunjukkan gabungan dua buah prisma tegak masing-masing dengan tapak segi empat tepat ABCD dan tapak BCRNPQ yang terletak pada satah mengufuk. Sebuah semisilinder dikeluarkan daripada salah satu prisma tersebut. AFGKL PQB adalah kerata rentas seragam objek. Tepi AF, DE, BK dan CJ adalah tegak. Diberi bahawa AF sama dengan DE, sama dengan EH, sama dengan FG, sama dengan JM, sama dengan KL, sama dengan QP, sama dengan RN, BK sama dengan CJ, sama dengan HJ dan sama dengan GK, dan diameter semi-silinder ialah 3 cm. Itu adalah huraian soalannya, agak panjang. Kemudian terlihat bentuknya, iaitu bentuknya seperti ini. Apa yang perlu kita buat adalah A, dia suruh kita lukis dengan skala penuh. Skala penuh ini bermaksud ukuran yang tepat. Ukuran yang diberi. Seperti ini, kalau 4 cm, kita kena lukis 4. Kalau sini 3, kena lukis 3. Soalan A, dongakkan objek itu pada satah mencancang yang selari dengan AB dan QP sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, pertama sekali kita lihat dari arah X. Di sini.
Dia selari dengan AB dan juga QP. Jadi apakah yang kita akan nampak? Kalau kita lihat di sini, kita akan nampak seperti ini. Kita nampak macam ni. Kemudian kita buat sedikit lakaran. Untuk pandangan X, kita akan nampak macam ni. Tu. Kemudian dia ada semi silinder di sini. Macam tu. Ukurannya adalah 4 di sini. Sini 3. Kemudian sini 1, sini 1. Dan sini 5. Macam tu. Kemudian untuk soalan B pula adalah dari arah Y. Jadi dari arah Y, macam manakah yang kita akan nampak? Kita lihat di sini. Kita akan nampak JKBC di sini. Sebab dia adalah binaan yang paling tinggi. Kita akan nampak dia sekeping saja. Kemudian satu lagi kita akan nampak ADEF di sini. Ini dia macam terlindung. Disebabkan JKBC ni dia paling tinggi. Kemudian dalam masa yang sama kita lihat semi silinder itu di sini puncak R dekat sini kita akan nampak. Jadi kalau kita boleh lukis, kita akan nampak seperti ini. Untuk pandangan Y, ini yang paling tinggi iaitu JK di sini paling tinggi dengan CB. Kemudian semi silinder dia jarinya adalah diameternya adalah 3 cm, jadi jarinya 1.5. Jadi kita akan buat garis putus-putus disebabkan kita tak nampak sebab dia terlindung. Kemudian satu lagi adalah EF di sini. Dia 1 cm juga terlindung macam ni. Dan untuk soalan ini kita akan lukis pada tapak yang telah disediakan seperti ini. Untuk melukis pandangan X dan pandangan Y, pertama sekali kita kena lukis garis binaan. Kita akan lukis garis binaan seperti ini. Kita akan buat garis lurus menegak seperti ini. Seterusnya kita akan lukis bentuk yang telah kita lakarkan tadi seperti ini. Dan kita akan menggunakan ukuran yang sebenar seperti mana yang ditunjukkan di dalam soalan tadi. Kemudian kita akan buat satu garis lagi seperti ini, garis KL. Kemudian seterusnya garis LP. Ini adalah garis QP. Kemudian kita sambung garis LP di sini. Dan seterusnya kita akan buat satu garis lengkung. Garis lengkung ini kita perlu menggunakan jangka lukis iaitu lengkung BRQ di sini. Seperti ini. Ini adalah dari dongakan arah X. Seterusnya untuk melukis dongakan dari arah Y, kita kena lukis garis binaan juga dari dongakan X seperti ini. Kemudian di sini kita akan nampak bentuk dongakan arah Y. Kita akan lukis seperti ini. PN. Kemudian kita sambung ke sini. Seterusnya sini dan seterusnya garis menegak. Kemudian kita akan lukis garis terlindung. Garis R. Garis terlindung seperti ini. Dan garis terlindung satu lagi garis FE. Seperti ini. Dan inilah jawapan kita untuk soalan nombor 2. Soalan yang kedua iaitu soalan bernombor 12. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk dongakan arah X, kita lukis dengan bentuk yang betul dan ukuran yang tepat. Di sini kita akan dapat 4 markah. Seterusnya untuk dongakan arah Y, kita lukis dengan bentuk yang betul, ukuran yang tepat, kemudian kita lukis 2 garis dengan garis putus-putus, kita akan dapat 5 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah di sini yang kita akan dapat adalah 9 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 3 iaitu soalan bernombor 13 dalam set soalan ini. Cikgu Fida mempunyai 12 kad nombor yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Jadual 4 menunjukkan maklumat tentang kad nombor yang diterima oleh murid-murid itu. Soalan A, senaraikan semua nombor yang diterima Joe, Carl dan Liam dengan menggunakan tata tanda set. Kalau di sini kita akan wakilkan Joe dengan J, Carl dengan K dan Liam dengan huruf L. Pertama sekali kita lihat Joe. Joe dia menerima nombor perdana yang kurang daripada 10.
Jadi kita senaraikan nombor perdana yang kurang daripada 10 bermula dengan 2, 3, 5 dan 7. Seterusnya untuk Carl, kita letakkan sebagai huruf K. Carl menerima nombor gandaan 2 yang kurang daripada 9. Jadi bermula dengan nombor 2, 4, 6 dan 8. Seterusnya untuk Liam, kita wakilkan dengan huruf L. Dia menerima nombor faktor bagi 15. Jadi faktor 5 bagi 15 adalah nombor 1, nombor 3, nombor 5 dan nombor 15. Seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, lukis kemerajah Venn yang menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga set yang dinyatakan di A. Anda mesti menggunakan huruf J untuk Joe, huruf K untuk Carl dan huruf L untuk Liam. Jadi di sini kita akan melukis gambar rajah Venn bagi menunjukkan interaksi di antara Joe, Carl dan juga Liam. Pertama sekali kita akan lihat nombor yang sama di antara ketiga-tiga mereka ini. Kita lihat adakah ketiga-tiga orang ini mempunyai nombor yang sama. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada. Maksudnya tidak ada satu nombor pun yang dimiliki oleh ketiga-tiga mereka. Kemudian kita lihat adakah Joe dengan Carl mempunyai nombor yang sama. Kalau kita lihat di sini untuk Joe dengan Carl, mereka ada nombor yang sama, iaitu nombor 2 sini. Jadi J akan bersilang dengan K. Jadi kalau kita buat di sini, J mesti bersilang dengan K. Kemudian kita lihat pula, ada tak J bersilang dengan L. Kita ambil J bersilang dengan L di sini, kita ada nombor 3 dan 5. Jadi kita ada 2 nombor yang bersilang di antara J dengan L. Kemudian kita lihat pula, adakah nombor yang bersilang di antara K dengan L. Kalau kita lihat di sini, K dengan L tidak ada persilangan. Jadi di sini kita kena lukis J berada di tengah-tengah. Disebabkan dia bersilang dengan L dan dia juga bersilang dengan K. Jadi kita lukis dalam bentuk geometri. Apa-apa bentuk pun kita boleh. Jadi di sini saya akan lukis dalam bentuk bujur macam ni. Kemudian ini adalah J. Kemudian J ni dia bersilang dengan L, dia juga bersilang dengan K. Jadi L terletak di sebelah kiri. Kemudian K terletak di sebelah kanan. Jadi sini kita labelkan sebagai K dan sini sebagai L. Kita lihat L yang bersilang dengan J, kita ada 2 nombor iaitu 3 dengan 5. Jadi kita boleh tulis sini 3, sini 5. Kemudian J bersilang dengan K, kita ada 1 iaitu nombor 2. Jadi yang lain-lain nombor yang tidak bersilang, kita cuma masukkan saja. Jadi L, kita ada lagi nombor 1 di sini. Kemudian kita ada nombor 15. Kemudian untuk K, kita ada nombor 4, 6 dan 8. Kita buat sini 4, 6 dengan 8. Kemudian untuk J, kita ada berbaki adalah nombor 7 di sini. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan B 1 Roman. Seterusnya untuk soalan B 2 Roman, wakilkan kawasan yang mengandungi nombor-nombor berbeza di antara mereka dengan menggunakan simbol U atau dan simbol N. U ni adalah kesatuan, N ini adalah persilangan. Jadi dia nak kawasan yang mengandungi nombor-nombor berbeza. Kalau kita lihat di sini, nombor-nombor yang berbezanya terdiri daripada 1 dengan 15, 7 dan juga 4, 6 dan juga 8. Jadi apakah kawasan yang boleh kita gabungkan dengan menggunakan kedua-dua simbol ini untuk menunjukkan inilah kawasan dia, maksud dia. Cikgu ambil J pelengkap. J pelengkap bermaksudnya adalah kawasan ini. Kawasan dilabelkan sebagai 1, 2 dan 3. J pelengkap adalah selain daripada J. Selain daripada J adalah kawasan 1 dengan 3.
Kemudian bagaimana untuk kita nak represent pula kawasan yang kedua tu. Jadi kita gunakan kesatuan L kesatuan K pelengkap macam ni. Jadi jawapan kita adalah J pelengkap kesatuan dalam kurungan L kesatuan K pelengkap. Di mana J pelengkap ini terdiri daripada kawasan 1 dan 3. Kemudian dalam kurungan ini mewakili kawasan 2. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 13A, kita senaraikan nombor-nombor yang diterima Joe, Carl dan juga Liam. Kita masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita melukis kemerajah van. Kita akan dapat 3 markah di sini. Dan seterusnya untuk soalan B, 2 Roman, kita akan dapat 2 markah di sini. Jadi jumlah keseluruhan markah yang kita akan dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat, iaitu soalan bernombor 14. Lisa dan adiknya memenangi 3 keping voucher yang bernilai berjumlah RM125 dalam satu jabatan bertuah sempena pembukaan sebuah bakery. Pada suatu hari tertentu, Lisa membeli 3 keping pizza dan 6 biji kek cawan dengan menggunakan voucher pertama bernilai RM45. Keesokan harinya, adiknya membeli 7 keping pizza dengan menggunakan voucher kedua juga bernilai RM45. Walau bagaimanapun, nilai voucher kedua itu tidak mencukupi dan dia perlu menambah sejumlah wang tunai yang bersamaan dengan harga sebiji kek cawan. Kita lihat soalan A. Menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam ringgit Malaysia sekeping pizza dan sebiji kek cawan. Untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat pada maklumat di dalam soalan, iaitu Lisa membeli 3 keping pizza dan 6 biji kek yang berharga RM45. Jadi di sini untuk pizza, kita akan wakilkan sebagai X untuk pizza dan Y kita wakilkan sebagai kek cawan. Jadi kat sini 3 keping pizza bermaksud 3X dan 6 biji kek cawan adalah 6Y. Jadi kita tulis 3X tambah 6Y sama dengan RM45. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Seterusnya persamaan yang kedua, dia beli pula, adiknya pula membeli 7 keping pizza. Jadi 7X. Kemudian harga yang dibayar adalah dia menggunakan voucher RM45 juga. Tetapi masih lagi berlakunya kekurangan. Dia perlu, dan kekurangan itu adalah harga bagi sebiji kek cawan. Jadi bermaksud RM45 itu adalah dia mesti tolak dengan harga kek cawan itu. Itu kita tolak dengan Y di sini. Jadi 7X tolak Y sama dengan RM45. Dalam arti kata yang lain, harga bagi 7X pizza ini, 7 pizza ini adalah bersamaan dengan RM45 tambah dengan harga bagi sebiji kek cawan. Jadi untuk kita tulis dalam bentuk yang sama dengan persamaan pertama, kita tulis macam ni. 7X tolak Y sama dengan 45. Kemudian sampai tahap ini kita akan susun dalam bentuk matriks. Iaitu dia ada baris dan juga ada lajur. 3, 6, 7, -1. Darab XY sama dengan 45, 45. Kemudian kita nak dapatkan nilai XY, kita akan songsangkan matriks. Kita ambil 1 per AD tolak BC. A kita 3 tolak darab dengan -1 tolak dengan BC. B kita 6 darab dengan 7. Sini adalah A, B, C, D kita. Kemudian A dengan D akan tukar tempat. Jadi nanti 1 duduk di atas, 3 duduk di bawah. Kemudian B dengan C bertukar tanda. Jadi dah akan jadi -6 dan -7. Kemudian terdarab dengan 45, 45. Seterusnya kita akan menggunakan kalkulator terus.
Langkahnya adalah kita tekan menu, kemudian kita tekan A, kemudian ke sini kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian untuk unknown-nya kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama, kita tekan 3 sama dengan 6 sama dengan 45 sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 7 sama dengan -1 sama dengan 45 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat X sama dengan 7. Kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y. Y sama dengan 4. Ini adalah jawapan kita untuk soalan A. Berikutnya. Pada minggu seterusnya, Lisa dan adiknya ingin menggunakan voucher ketiga untuk membeli 4 keping pizza dan 2 biji kek cawan. Adakah nilai voucher ketiga ini cukup untuk mereka membeli pizza dan kek cawan itu? Justifikasikan jawapan anda dengan menggunakan pendaraban matriks sahaja. Jadi di sini dia suruh kita guna pendaraban matriks. Jadi Lisa dengan adiknya akan beli 4 keping pizza dan 2 biji kek cawan. Jadi di sini kita akan darab bilangan pizza dan kek cawan dengan harga yang telah kita dapat tadi dengan menggunakan kaedah matriks. Okay. Matriks adalah baris darab dengan lajur. Jadi di sini kita akan susun kedudukannya adalah 4, 2. 4 pizza, 2 kek cawan didarabkan dengan harga masing-masing iaitu RM7 dan juga RM4 ini. Jadi di sini kita ambil baris darab lajur di sini. Jadi 2 darab dengan 7 tambah dengan 2 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat 4 darab 7 kita dapat 28 tambah dengan 2 darab 4 kita dapat 8. Jadi 28 tambah 8 kita akan dapat RM36. Jadi harga untuk 4 keping pizza dan 2 biji kek cawan adalah RM36. Persoalannya, berapakah baki voucher yang mereka ada sekarang? Kita lihat pada soalan mula-mula sekali tadi, dapat RM125. Kemudian kita tolak dengan 45, kita tolak lagi dengan 45. Jadi baki voucher yang mereka ada adalah, tulis di sini baki voucher adalah RM35 sahaja. Jadi di sini soalan bertanya, adakah nilai voucher ketiga ini cukup untuk mereka membeli pizza dan kek cawan itu? Jadi jawapannya tentulah tak cukup. Tak cukup lah. Okay, berapa tak cukup? Tak cukup RM1. Jadi justifikasinya kerana baki voucher hanya RM35. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk bahagian A, kita menyatakan persamaannya kita akan dapat 1 markah masing-masing di sini. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir untuk X dan Y masing-masing 1 lagi markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pada soalan bahagian B. Kita menggunakan pendaraban matriks. Di sini terdapat 1 markah. Kemudian jawapan kita 1 markah, kemudian kita menyatakan bahawa mereka tidak cukup untuk membeli disebabkan baki voucher hanya sebanyak RM35, terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kelima, iaitu soalan bernombor 15. Sebuah roller coaster di sebuah taman tema mempunyai 12 baris tempat duduk. Terdapat 3 tempat duduk bagi setiap baris. Peraturan menaiki roller coaster itu ialah seorang kanak-kanak mesti ditemani sekurang-kurangnya seorang dewasa. Ini adalah syarat yang telah diberikan. Soalan A. Menggunakan X untuk mewakili bilangan kanak-kanak dan Y untuk mewakili bilangan dewasa, tulis 2 ketaksamaan linear selain X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 bagi mewakili situasi yang diberi.
Dengan kaedah bilangan penumpang adalah selebih-lebihnya maksimum. Jadi kita lihat di sini roller coaster dia ada 12 baris dan setiap baris 3 tempat duduk. Jadi 12 darab 3 kita ada maksimum 36 orang penumpang. Ini syarat pertama dia kata di sini adalah seorang kanak-kanak mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya seorang dewasa. Jadi bermaksud orang dewasa mesti lebih daripada kanak-kanak. Jadi kita boleh tulis Y mesti lebih besar sama dengan X. Macam tu. Kita seorang kanak-kanak mesti ditemani oleh sekurang-kurangnya. Kalau seorang kanak-kanak mesti ada seorang dewasa. Macam tu, sekurang-kurangnya. Kemudian syarat yang kedua, bilangan penumpang adalah selebih-lebihnya maksimum. Jadi kalau jumlah penumpang maksimum kita kira tadi adalah 36 orang. Ini bermaksud kanak-kanak tambah dewasa mesti tak boleh lebih daripada 36 orang. Jadi kita boleh tulis Y tambah X mesti lebih kecil sama dengan 36. Ini jawapan kita untuk soalan 15A. Selanjutnya untuk soalan 15B. Untuk caraian soalan ini gunakan kertas graf. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 pada kedua-dua pasti X dan Y, lukis dan loretkan rantau yang memenuhi sistem ketersamaan di A. Baiklah, untuk pasti X dan pasti Y kita akan gunakan 2 cm kepada 5 seperti ini. Ini untuk X, kemudian untuk Y. Kemudian ketersamaan kita yang pertama adalah Y lebih besar sama dengan X. Jadi dalam bentuk persamaannya adalah Y sama dengan X. Jadi kita akan lukis garis Y sama dengan X seperti ini. Iaitu garis pembahagi di antara paksi X dan paksi Y. Dan untuk ketersamaan yang kedua adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 36. Iaitu dalam bentuk persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 36. Kita akan tukar kepada bentuk persamaan iaitu X tambah Y sama dengan 36. Untuk melukis garis ini, kita ambil satu nilai X. Contoh, kita ambil X sama dengan 0. Maka Y akan jadi 36. Jadi kita ada titik 036. Kemudian kalau X tu pula 36, Y akan jadi 0. Jadi kita dapat titik 36 0. Jadi kita ada dua titik 036 dan 360. Kemudian kita tanda pada kertas graf kita. Tanda di sini dan tanda di sini. Kemudian kita akan lukis satu garis seperti ini. Ini garis untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 36. Kemudian seterusnya kita akan loret kawasan yang memenuhi syarat untuk kedua-dua garis ini. Kalau kita lihat di sini. Garis pertama kita adalah Y lebih besar sama dengan X, iaitu kawasannya mesti berada di bahagian atas garis. Kemudian untuk yang kedua, X tambah Y lebih kecil sama dengan 36, dia mesti berada di bawah garis. Jadi kawasan yang terlibat adalah seperti ini. Baiklah, seterusnya untuk soalan C. Daripada graf di B, adakah 14 orang kanak-kanak dan 10 orang dewasa dapat menaiki roller coaster itu pada masa yang sama? Justifikasikan jawapan anda. Di sini kita ada 14X dan 10Y. Adakah 10 orang dewasa dan 14 orang kanak-kanak ini berada di dalam kawasan yang kita lorek tadi? Kita lihat balik. Untuk nilai X ada 14. Bila kita unjurkan kepada 10 orang. Unjurkan sehingga ke kawasan melorek, kita akan dapat 14 orang dewasa. Tapi kalau kita ambil 10 orang dewasa di sini, kawasannya adalah berada di sini. Jadi untuk 14 orang kanak-kanak tidak boleh match dengan 10 orang dewasa kerana dia berada di luar kawasan ini. Jadi di dalam jawapan kita boleh tulis 14 orang kanak-kanak dan 10 orang dewasa tidak dapat menaiki roller coaster pada masa yang sama. Alasannya kerana berada di luar julat kawasan berlorek.
Baiklah, seterusnya soalan bahagian D. Setelah suatu pemeriksaan keselamatan, terdapat 4 baris tempat duduk yang perlu dibaiki dan tidak dapat digunakan buat sementara waktu. Soalan 1. Berdasarkan situasi tersebut, tulis satu ketaksamaan linear dengan keadaan bilangan penumpang roller coaster itu selebih-lebihnya maksimum. Baiklah, kalau lihat dari sini, 4 baris. Satu baris ada 3, jadi 4 kali 3, 12. Asalnya 36. Bila kita tolak dengan 12, kita akan dapat 24. Jadi maksimumnya adalah 24 sahaja. Jadi ketaksamaan linear yang perlu kita buat adalah dewasa tambah kanak-kanak iaitu X tambah Y, dia mesti kurang sama dengan 24. Jadi kat sini, inilah jawapan kita untuk soalan D1 Roman. Seterusnya untuk soalan D2 Roman, lukis satu garis lurus pada graf DB yang mewakili ketaksamaan linear yang dinyatakan di D1. Kemudian kita akan lukis ketaksamaan linear ni dalam graf yang sama tadi. Ini ketaksamaan kita adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 24. Kita tulis dalam bentuk persamaan. Apabila X sama dengan 0, Y akan jadi 24. Seterusnya apabila X sama dengan 24, Y akan jadi 0. Jadi di sini juga kita ada dua titik iaitu 0, 24 dan 24, 0. Jadi garis kita akan lukis seperti ini. Ini jawapan kita untuk soalan D2 Roman. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, dinyatakan dua ketaksamaan, masing-masing kita dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B. Baiklah, untuk soalan B, kita melukis paksi X dan paksi Y yang betul. Terdapat 1 markah. Kemudian terlukis dua garis untuk menyatakan ketaksamaan, masing-masing dapat 1 markah. Dan juga kawasan melorek terdapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C. Kita menyatakan 14 orang kanak-kanak tidak dapat bersama dengan 10 orang dewasa. Terdapat 1 markah dan dinyatakan sebabnya 1 lagi markah. Seterusnya soalan D. Kita menyatakan ketaksamaan terdapat 1 lagi markah. Kemudian kita melukis garis ketaksamaan itu terdapat 1 lagi markah di sini. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian C. Dalam bahagian C, kita ada 2 soalan dan kita wajib jawab 1 soalan saja. Di mana markah yang disumbang untuk bahagian C adalah sebanyak 15 markah. Kita lihat soalan kita yang pertama, soalan bernombor 16. Reza merupakan seorang pemain badminton sekolah dan sedang membuat persiapan untuk menyertai satu pertandingan. A. Setiap hujung minggu dia akan berlari sejauh 10 km sebagai salah satu latihan kecergasannya. Rajah 7 menunjukkan graf jarak masa bagi larian Reza pada suatu hujung minggu tertentu. 1 Roman, nyatakan tempoh masa dalam minit, Reza berhenti seketika. Kita lihat pada rajah 7 iaitu graf jarak masa. Dekat mana yang kita tahu bahawa Reza berhenti? Okey, untuk menentukan bahawa graf itu berhenti terlihat pada jarak. Di mana jaraknya tidak berubah adalah pada keadaan graf itu mendatar di sini. Sepanjang graf ini jaraknya adalah 5 km. Jadi dia tidak bergerak, dia berhenti. Jadi dia berhenti bermula daripada minit ke-18 sehingga minit ke-23. Jadi tempoh masa kita tolak 23 tolak 18 kita dapat 5 minit. Jadi jawapan kita terus tertulis 5 minit. Seterusnya soalan 2 Roman. Hitung laju purata dalam kilometer per minit lariannya. Lihat di sini kata kuncinya adalah laju purata, kemudian unitnya adalah kilometer per minit. Di sini pada rajah 7 diberi graf jarak dalam kilometer, masa dalam minit. Jadi kita tak perlu tukar masa kepada jam. Jadi kita ambil keseluruhan jaraknya di sini adalah 10 km di sini. Paling hujung sekali. Kita ambil 10 per dengan masa dia di sini adalah 45 minit. Jadi 10 per 45 kita permudahkan, kita akan dapat 2 per 9. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang berikutnya, soalan B. Sebagai seorang atlet, Reza perlu mengawal dietnya. Jumlah kalori yang perlu diambil ialah 3000 kalori sehari.
Darjah 8 menunjukkan carta pi yang menunjukkan rujukan Reza. Diberi bahawa pengambilan protein adalah sebanyak 250 kalori dan beza antara sudut sektor bagi pengambilan natrium dan kalsium ialah 36 darjah. Sudut sektor bagi pengambilan lemak ialah 11 darjah. Jadi sudut sektor yang mewakili pengambilan kalsium. Jadi kita kena dapatkan darjah kalsium di sini. Berapa darjah? Di sini maklumat yang diberi, kita akan tulis dulu maklumat yang diberi di dalam soalan. Yang pertama adalah lemak. Lemak adalah 11 darjah. Kemudian karbohidrat diberi dalam darjah 209 darjah. Kemudian protein. Protein di sini diberi 250 kalori. Kita akan tukarkan kepada unit darjah. Untuk menukarkannya, kita akan ambil jumlah protein di sini adalah 250 per dengan keseluruhannya 3000. Kemudian kita darabkan dengan 360. Sebab dia menggunakan carta pi, dia menggunakan darjah. Satu putaran lengkap, satu bulatan lengkap, 360 darjah. Jadi kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat protein bersamaan dengan 30 darjah. Jadi di sini protein 30, lemak 11. Jadi yang tinggal adalah natrium dan juga kalsium. Jadi kita kena dapatkan jumlah darjah untuk natrium dan kalsium. Kita ambil 360, tolak 11, tolak 209, tolak 30. Jadi masih berbaki sebanyak 110 darjah. 110 ini adalah natrium tambah kalsium. Jadi di sini kita nyatakan bahawa natrium adalah X, kalsium adalah Y. Jadi di sini bermaksud X tambah Y sama dengan 110. Kemudian di sini diberi maklumat dalam soalan, beza antara sudut sektor pengambilan natrium dan kalsium ialah 36. Dia bermaksud, kita boleh tulisnya sebagai X tolak dengan Y sama dengan 36. Jadi di sini kita ada dua persamaan. Jadi kita akan selesaikan persamaan linear serentak. Dan kalau kita lihat, perkali bagi X adalah sama, iaitu masing-masing 1. Jadi kita akan tolak saja. Jadi persamaan pertama ini tolak dengan persamaan kedua. Jadi X tolak X, kita dapat kosong. Jadi dah terhapus X. Kemudian Y tolak negatif Y sama dengan 2Y. Kemudian 110 tolak 36, kita akan dapat 74. Maka Y kita akan ambil 74, kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 37 darjah. Jadi Y ini telah pun mewakili kalsium. Jadi jawapan kita adalah 37 darjah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan C. Untuk meningkatkan kemahiran pukulan junam Reza, pukulan junam ini adalah smash. Jurulatihnya telah merangka satu latihan, iaitu Reza perlu melompat pada titik R dan membuat pukulan junam ke penanda M dan N. Darjah 9A ini menunjukkan kedudukan R, penanda M dan penanda N yang berada pada permukaan mengufuk sebuah gelanggang badminton. Darjah 9B menunjukkan tinggi tegak yang diukur dari kasut Reza Q ke titik pukulan P pada raketnya ketika melakukan pukulan junam. Diberi bahawa jarak titik R dan dari penanda M dan N adalah sama. Sudut MRN sama dengan 38 darjah dan jarak MN ialah 4 meter. Titik R, penanda M dan penanda N membentuk segitiga sama kaki. Soalannya, hitung beza antara sudut penanda M dan penanda N dari titik P apabila Reza membuat lompatan tegak masing-masing 0.25 meter dan 0.1 meter pada titik R ketika melakukan pukulan junam. Okey, soalannya agak panjang. Jadi kita kena ringkaskan apa maksud cerita ni. Baiklah, cerita ni macam ni. Reza akan melakukan lompatan untuk membuat smash dari titik R. Kemudian dia akan smash ke titik M di mana lompatannya adalah 0.25 meter. Manakala apabila dia smash pada penanda N, lompatannya adalah 0.15 meter. Kemudian untuk darjah 9B ini menunjukkan
tinggi hujung kaki ataupun kasut Reza ke raket bahagian P ini adalah 2.4 meter. Kemudian kita lihat pula pada rajah 9A ni adalah kedudukan gelanggang. Kedudukan gelanggang ini kita boleh lukis segitiga. Sini, seperti ini. Dan segitiga yang terbentuk adalah segitiga kaki sama. Jarak MN adalah 4 meter. Kalau kita bahagi 2 di sini, masing-masing adalah 2 meter, 2 meter. Sebab apa kita bahagi 2? Sebabkan di sini dia telah bagi kepada kita sudut MRN 38 darjah. Sudut MRN 38 darjah ni bila kita bahagi 2 masing-masing adalah 19. Tujuan kita buat segitiga 90 darjah ni adalah untuk mendapatkan panjang RM. Kita akan gunakan trigonometri untuk mendapatkan panjang RM. Disebabkan Reza berada pada titik R di sini. Reza berada di sini. Kemudian dia akan smash ke penanda M di sini. Dan Reza tinggi dia daripada kasut ke hujung raket 2.4. Kemudian dia lompat 0.25. Jadi keseluruhan tinggi pukulan itu adalah 2.65 meter. Kemudian bulu tangkis itu akan menjunam ke M. Soalan bertanyakan sudut ini. Jadi di sini kita kena dapatkan panjang RM. RM ini adalah berdasarkan kepada gelanggang ini. Jadi untuk mendapatkan panjang RM, kita akan ambil satu segitiga, sini R, sini M, dan sini titik tengah di antara RM, maksud ini adalah 2. Sudut sini adalah 19 darjah. Jadi di sini kita kena dapatkan panjang RM yang merupakan hipotenus bagi segitiga 90 darjah ini. Kita ada sudut 19 darjah, kemudian kita ada sisi yang bertentang 2 meter. Kita kena dapatkan RM iaitu hipotenus, jadi tentang per hipotenus kita akan guna sin. Jadi untuk mendapatkan panjang RM, kita guna sin 19 darjah sama dengan tentang 2 per RM. Jadi untuk dapatkan RM, kita akan tekan kalkulator, sin 19, alpha calculate, 2 per RM tu kita gantikan dengan X. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan. Kita akan dapat panjang RM adalah 6.14. Di sini 6.14 meter. Kemudian untuk dapatkan sudut ini, kita ada sisi tentang dan sisi bersebelahan. Jadi untuk mendapatkan sudut M, kita akan gunakan tan, iaitu tan sudut M sama dengan tentang 2.65 per dengan 6.14. Dan kita terus tekan kalkulator. Caranya adalah kita tekan shift tan 2.65 per 6.14. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat 23.34 darjah. Kemudian seterusnya adalah pada titik N pula. Kali ini Reza akan melompat pada ketinggian 0.15 meter. Jadi ketinggian asalnya adalah 2.4 tambah dengan 1.5. Jadi ketinggian dia kita akan dapat 2.55. Untuk dapatkan sudut N, kita juga menggunakan tan, iaitu tentang per sebelah 2.55 per dengan 6.14. Kemudian seperti tadi juga kita tekan shift, kita tekan tan 2.55 per dengan 6.14. Tekan sama dengan, kita akan dapat 22.55. Jadi soalan bertanyakan tentang beza sudut, kita terus ambil, kita tolak. Sudut M tolak dengan sudut N. Jadi kita tolak 23.34 tolak 22.55. Terus tekan kalkulator, kita akan dapat 0.79 darjah. Baiklah, seterusnya kita ke soalan D. Reza ingin membeli sebatang raket baharu yang akan digunakan dalam pertandingan itu. Setelah membuat tinjauan, dia mendapati dua jenis raket S dan T adalah sesuai dengan gaya permainannya. Jadual 5 menunjukkan raket S dan raket T daripada satu laman web. Berdasarkan data tersebut, raket manakah yang patut Reza beli? Justifikasikan jawapan anda. Baiklah, kat sini kita ada raket S dan juga raket T. Kemudian dia ada 5 percubaan
Dan di sini tunjukkan laju bulu tangkis bagi kedua-dua jenis raket itu. Jadi kalau kita lihat data yang diberi, dia merupakan data tak terkumpul. Jadi di sini kita perlu fikir bahawa antara sukatan serakan data yang perlu kita gunakan, yang pertama sekali tentulah kita mendapatkan purata laju. Jadi di sini mari kita lihat purata laju bagi raket S terlebih dahulu. Purata laju kita akan ambil keseluruhan laju ini, kemudian kita bahagikan dengan 5, iaitu kita ambil, kita tulis sini purata 254 tambah 251 tambah 256 tambah 260 tambah 253, kemudian kita bahagi dengan 5. Terus tekan kalkulator di sini. Kita akan dapat 254.8. Seterusnya kita lihat pula purata bagi raket T. Kita ambil 252 tambah 255 tambah 258 tambah 254 tambah 255 dan bahagi dengan 5. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat purata lajunya adalah 254.8. Jadi di sini purata bagi raket S dan raket T adalah sama. Jadi bagaimanakah Reza hendak pilih sama ada raket S dan ataupun raket T? Selain daripada menggunakan maklumat purata ataupun min, kita juga boleh menggunakan sisihan piawai. Jadi di sini kalau purata adalah sama ataupun min adalah sama, kita akan gunakan sisihan piawai. Jadi kita akan menggunakan rumus sisihan piawai iaitu sigma sama dengan punca sigma X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Dan rumus ini diberi di dalam senarai rumus di hadapan. Dan kita lihat untuk raket S terlebih dahulu. Iaitu sigma X kuasa 2 bermaksud kita ambil jumlah X kuasa 2 kan. Iaitu 254 kuasa 2 tambah 251 kuasa 2 tambah 256 kuasa 2 tambah 260 kuasa 2 tambah 253 kuasa 2 per dengan jumlah data iaitu 5. Kemudian kita tolak dengan X bar. X bar ini adalah purata. Purata kita dapat tadi 254.8 ter kuasa 2. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator. Untuk memudahkan kita tekan kalkulator, kita boleh menggunakan kalkulator kita dalam mode statistik. Caranya adalah pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita pilih mode statistik iaitu kita tekan 6. Kemudian di sini kita pilih 1 iaitu one variable. Tekan 1. Kemudian di sini dia naik paparan seperti ini. Kita akan masukkan nilai X kita. Nilai X yang pertama adalah 254 tekan sama dengan, kemudian 251 sama dengan, 256 sama dengan, 260 sama dengan, kemudian 253 ditekan sama dengan. Di sini kita dah masukkan 5 data dan untuk mendapatkan sisihan piawai kita tekan option. Kemudian kita tekan di sini nombor 3 iaitu one variable calculation. Kita tekan 3 dan kita nampak di sini nilai-nilai yang ada dan kita akan tengok pada baris ke-5 iaitu sigma X. Sigma X itu merupakan sisihan piawainya, iaitu sisihan piawai di sini adalah 3.06. Seterusnya kita akan buat pula untuk raket T. Sama seperti tadi. Kita ambil raket T pula, kita masukkan 252 kuasa 2 tambah 255 kuasa 2 tambah 258 kuasa 2 tambah 254 kuasa 2 tambah 255 kuasa 2 bahagi dengan jumlah data 5 dan tolak dengan puratanya ataupun min 254.8 kuasa 2, kemudian kita punca 2. Langkah pengiraan ini adalah wajib ditulis. Kalau kita sekadar tekan kalkulator, kita tak akan dapat markah. Kemudian kita akan ulangi cara yang sama macam tadi. Kita tekan menu, kita tekan 6. Kita pilih 1 untuk one variable.
Dan kita masukkan data kita yang pertama, 252 sama dengan 255 sama dengan 258 sama dengan 254 sama dengan 255 sama dengan, kemudian ke sini kita ada 5 data. Kemudian kita tekan option, kita tekan 3 dan kita lihat pada baris ke-5. Jadi nilai yang di sini adalah 1.94. Jadi kita dah dapat nilai sisihan PY bagi S dan juga T. Apakah yang dimasukkan dengan sisihan PY? Sisihan PY ini adalah nilai yang berselisih dengan nilai purata. Ini bermaksud lagi sedikit nilai sisihan PY bermaksud nilainya adalah konsisten. Jadi di sini kita akan pilih bracket T. Jadi jawapan akhir kita, Reza akan memilih bracket T. Alasannya ataupun justifikasinya adalah kerana lebih konsisten. Nilai sisihan PY-nya adalah 1.94 sahaja berbanding dengan bracket S 3.06. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita lihat soalan nombor 16A, 1 Roman, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk A, 2 Roman, langkah perkiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Kita mendapatkan darjah untuk protein, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita menulis persamaan, kita dapat 1 markah. Kemudian langkah perkiraan ini 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya terlihat soalan C. Kita mendapatkan sudut M ataupun sudut N di sini. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita tolak kedua-dua sudut ini 1 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Baiklah, seterusnya soalan D. Kita mendapatkan sisihan PY bagi raket S terdapat 2 markah. Begitu juga dengan raket T terdapat 2 lagi markah. Dan jawapan akhir kita iaitu kita memilih raket T kerana dia lebih konsisten, terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, seterusnya kita ke soalan yang kedua untuk bahagian C. Itu soalan bernombor 17 yang juga merupakan soalan terakhir kita. SMK Seri Putih menganjurkan satu lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur pada suatu hujung minggu dengan menaiki bas yang disewa khas. A. Seramai 5 orang guru dan 35 orang murid menyertai lawatan itu. Jadual 6 menunjukkan maklumat murid-murid tersebut. 1 Roman, nyatakan nisbah bilangan guru kepada bilangan murid. Pada di sini dinyatakan guru 5, murid 35. Jadi 5 nisbah 35. Kemudian kita permudahkan, kita akan dapat 1 nisbah 7. Soalan 2 Roman, seorang murid dipilih secara rawak daripada kumpulan itu untuk menjadi juru gambar. Cari kebarangkalian kalian bahawa murid yang dipilih itu ialah murid lelaki tingkatan 5. Jadi kita lihat di sini murid lelaki tingkatan 5, kita ada 7 orang. Jadi kebarangkalian adalah peristiwa apa dengan ruang sampel. Peristiwa kita di sini adalah murid lelaki tingkatan 5 iaitu 7. Ruang sampel adalah jumlah keseluruhan murid iaitu 35. Jadi 7 per 35. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk teringkas 1 per 5. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Diberi bahawa jumlah yuran yang dikutip untuk lawatan itu ialah RM3,000. Setiap guru perlu membayar RM40 lebih daripada yuran seorang murid. Cari yuran yang perlu dibayar oleh seorang guru dan seorang murid. Kalau kat sini kita ada 5 orang guru dan 35 orang murid. Jumlah keseluruhan adalah 3,000. Kita boleh tulis persamaan linearnya adalah 5x tambah 35y sama dengan 3,000. Kemudian beza yuran guru dan murid adalah RM40. Iaitu guru tolak dengan murid sama dengan 40. Jadi di sini kita ada 2 persamaan linear. Dan kita akan selesaikan persamaan linear serentak ini. Kita boleh menggunakan kaedah matriks ataupun menggunakan kaedah penghapusan. Jadi di sini cikgu akan pilih kaedah matriks sebab dalam soalan tidak menyatakan kaedah yang khusus. Jadi kita akan susun dalam bentuk matriks 5, 3, 5, 1, negatif 1.
XY sama dengan 3000 dan 40. Gunakan kaedah metrik dia lebih mudah sebab kita boleh terus tekan kalkulator sebentar lagi. Jadi XY sama dengan tersongsangkan. Ini adalah A, ini B, C dan D. Guna rumus metrik yang telah pun diberi. 1 per A iaitu 5 darab negatif 1 tolak 35 darab 1. Kemudian A dengan D tukar tempat, negatif 1 di atas, 5 di bawah. Kemudian B bertukar tanda jadi negatif 35. Kemudian C juga bertukar tanda jadi negatif 1. Kemudian darab dengan 3000 dan 40. Sampai setakat ini kita boleh terus guna kalkulator. Kita tekan menu, kita tekan A. Kita ambil simultaneous equation dan unknown-nya adalah 2. Kita masukkan persamaan kita yang pertama ini. 5 sama dengan 35 sama dengan 3000 sama dengan. Kemudian persamaan kedua, 1 sama dengan. Kemudian negatif 1 sama dengan. Dan 40 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, terdapat jawapan untuk X sama dengan 110. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 70. Jadi guru adalah 110, murid adalah 70. Jadi kita tulis di sini, ni guru, ni adalah murid. Kita kena nyatakan X itu adalah guru dan Y itu adalah murid. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Darjah 7 menunjukkan sebahagian maklumat perjalanan bas bagi lawatan itu. Berdasarkan maklumat dalam rajah 7, graf laju masa bagi bas itu dilukis seperti ditunjukkan dalam rajah 10. Soalannya, cari jumlah jarak dalam kilometer keseluruhan perjalanan itu. Baiklah, ini merupakan graf laju masa. Bagaimanakah kita nak dapatkan jumlah jarak ataupun jarak bagi graf laju masa? Untuk mendapatkan jarak bagi graf laju masa, kita perlu cari luas bawah graf. Di sini kita ada dua bentuk luas bawah graf. Kita labelkan sini sebagai A, ini sebagai B. Dan kedua-dua bentuk ini merupakan bentuk trapezium. Jadi kita akan guna rumus trapezium untuk mendapatkan kedua-dua luas A dan B ini. Untuk kita ambil yang pertama A, luas trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi selari. Sisi selarinya di sini iaitu 0 hingga 40, 40 tambah dengan yang di atas ni. Itu panjangnya adalah 36 tolak dengan 8. Kita dapat 28. Kemudian unitnya di sini adalah minit. Jadi kita kena tukarkan kepada jam disebabkan lajunya adalah kilometer per jam. Jadi kita bahagi dengan 60 masa ini. Kemudian kita darab pula dengan tinggi trapezium ini, kita ambil sini. Ini adalah tinggi trapezium. Tingginya adalah 90. Kemudian kita tambah dengan B, 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari iaitu 75 sehingga 200, kita dapat 125. Tambah dengan di atas ni, 79 sehingga 191, dapat 112. Kemudian kita bahagi dengan 60, kita tukar kepada unit jam. Dan kita darabkan dengan tinggi di sini adalah 80. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 203 km. Baiklah, seterusnya terlihat soalan 2 Roman. Rajah 11 pada ruang jawapan menunjukkan graf jarak masa yang tidak lengkap. Menggunakan jawapan anda di C, lengkapkan graf jarak masa itu dan seterusnya huraikan pergerakan bas dari 8.15 pagi sehingga 10.20 pagi. Baiklah, di sini kita akan lengkapkan graf. Di sini diberi masa dalam minit dan juga jarak. Dapat jaraknya. Yang pertama sekali adalah kita lihat jarak untuk A ini. A ini tadi kita dah buat pengiraan di sini. Kemudian kita akan kira balik berapakah nilai A. Nilai A di sini kita dapat 51 km. Kemudian untuk jarak B, kita akan dapat 152 km. Kita akan guna jarak ini untuk kita lukis graf ini. Iaitu untuk 40 minit yang pertama,
jumlah jarak yang dilalui mereka adalah 51 km. Jadi kita ambil 40 minit yang pertama di sini. Kita buat 52 km. Kita labelkan di sini sebagai 52 km. Kemudian jarak yang terakhir adalah 203 di sini. Kita buat di sini 203. Kemudian sampai ke minit ke-40. 40 ke 75 ni adalah di mana mereka berhenti. Kita lihat di sini. 40 ke 75 kita akan buat mendatar. Kemudian kita akan sambung sehingga masa ke 200 di sini. Sampai habis. Iaitu jarak sampai 203. Sampai 200 kat sini. Sambung sini. Jadilah 203. Di sini. Ini adalah bentuk graf kita. Kemudian soalan seterusnya dia kata, huraikan pergerakan bas dari 8 suku pagi hingga 10.20 pagi. Dan kalau kita lihat di sini, daripada pukul 8 suku sehingga 10.20 pagi. Bertolak dari hentian rehat dan tiba di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur. Mereka bermula pada pukul 7 pagi. Di sini. Ini bermaksud kosong di sini adalah pukul 7 pagi. Kemudian pukul 8 sukunya adalah 1 jam 15 minit 75 minit. Iaitu berada di sini. Berada di sini. Mula di sini 8 suku. Kemudian sehingga pukul 10.20. 10.20 adalah mereka tiba di sini. Berada di sini. Jadi di sini antara huraian kita adalah bergerak sejauh 152 km dengan laju. Kita boleh cari lajunya, iaitu kita ambil 152 per dengan jumlah masanya, iaitu daripada pukul 8 suku sehingga 10.20. Itu 125 minit perkan dengan 60. Bersamaan dengan 72.96 km per jam. Baiklah, seterusnya terlihat soalan D. Pada jam 12.30 tengah hari, mereka menyambung perjalanan mereka ke destinasi seterusnya. Raja 12 menunjukkan graf tak terarah bagi 5 lagi tempat tarikan di Kuala Lumpur yang akan mereka lawati. Cikgu Linda dan Cikgu Kumar mempunyai pendapat berbeza tentang destinasi seterusnya yang mereka perlu lawat dahulu bagi menjimatkan masa perjalanan. Cikgu Linda mengatakan mereka seterusnya patut melawat Istana Negara. Manakala Cikgu Kumar mengatakan mereka perlu menuju ke Perpustakaan Negara terlebih dahulu. Pendapat siapakah yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Malah di sini kita ada dua pendapat. Yang pertama adalah Cikgu Linda. Cikgu Linda kata mereka sekarang berada di P, iaitu Pusat Sains Negara. Mereka di sini. Mereka bermula di sini. Kemudian Cikgu Linda kata mereka patut pergi ke Istana Negara dulu. Itu di sini. Ini Cikgu Linda, Cikgu L. Kemudian kalau Cikgu Kumar pula, Cikgu K mengatakan mereka perlu pergi ke Perpustakaan Negara, iaitu Q di sini. Jadi di sini mereka perlu pergi ke semua tempat. Jadi kita lihat Cikgu Linda terlebih dahulu bermula dengan titik P, kemudian dia pergi ke titik T. Masanya adalah 15 minit. Kemudian bila pergi ke T, seterusnya dia akan pergi ke S. Kita akan pilih masa yang terpendek. Dia akan pergi ke S. Jaraknya 21 minit. Kemudian daripada S, kita lihat dia akan pergi ke R. Jaraknya adalah 16 minit. Kemudian daripada R, dia akan pergi ke Q. Di sini 9 minit. Kemudian daripada Q, dia akan pergi ke U. Itu destinasi terakhir di sini, 22 minit. U, 22 minit. Kemudian kita akan kira jumlah masa bagi perjalanan pilihan Cikgu Linda. Kita tambah 15 tambah 21 tambah 16 tambah 9 tambah 22. Kita akan dapat 83 minit. Sebenarnya kita cuba pula untuk Cikgu Kumar.
Kumar bermula pada P, dia akan pergi ke Q dulu. Jadi P menuju ke Q, jarak masanya adalah 13 minit. Kemudian dari Q, dia akan pergi ke R, iaitu 9 minit. Kemudian daripada R, dia akan pergi ke U, 11 minit. Kemudian dari U, dia akan pergi ke S, 20 minit. Kemudian dari S, dia akan berakhir ke T. Dengan jumlah masanya 21 minit. Kemudian kita tambah jumlah masanya untuk Cikgu Kumar 13 tambah 9 tambah 11 tambah 20 tambah 21. Dan kita akan dapat jumlah masanya adalah 74 minit. Jadi di sini kita dapati bahawa masa untuk Cikgu Kumar adalah lebih rendah berbanding dengan Cikgu Linda. Jadi di sini kita akan pilih Cikgu Kumar. Justifikasinya adalah sebab masanya lebih singkat. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Lihat soalan A1 Roman terdapat 1 markah. Kemudian untuk A2 Roman terdapat 2 markah. Seterusnya terlihat soalan B. Kita menulis persamaan linear terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah matrik terdapat 1 markah di sini dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Seterusnya terlihat soalan C. Soalan C1 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan C, kita melengkapkan jadual, kita dapat 2 markah. Kemudian kita huraikan pergerakan bas, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya terlihat soalan D. Kita mendapatkan jarak bagi Cikgu Linda, terdapat 1 markah. Cikgu Kumar 1 markah. Kemudian kita membuat kesimpulan untuk memilih Cikgu Kumar dengan justifikasinya masanya lebih singkat. Terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang pembetulan daripada perbincangan kita, bolehlah dituliskan pada ruangan komen atau terus pergi ke grup Telegram. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.